Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya, akhirnya Zaidah Hamidi tampil membuat pengumuman yang penting, pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh semua penyokong UMNO, penyokong Barisan Nasional, penyokong PHBN, dan pastinya seluruh rakyat Malaysia lah. Dikala rakyat Malaysia semua dihidangkan dengan langkah Dubai lah, langkah Mamak lah, macam-macam lah langkah. Macam-macam langkah. Dikala semua dibuai dengan langkah-langkah yang entah ada entah tidak, Zaidah Hamidi tampil memberikan kenyataan pengumuman paling penting. Pengumuman ini akan pasti menoktahkan semua persoalan, semua teka-teki, dan semua yang mahu jatuhkan kerajaan. Apa kata Zaidah Hamidi? Ini kata Zaidah Hamidi: akuan bersumpah sudah tak laku untuk tukar kerajaan. Tak laku lagi, cik. Tak laku lagi. Sebarang gerakan untuk menjatuhkan kerajaan atau mewujudkan pentadbiran tebuk atap dengan menggunakan dokumen akuan bersumpah oleh ahli parlimen sudah tidak lagi terpakai, tegas Datuk Seri Dr. Ahmad Zaidah Hamidi. Jadi kalau memang betul itu terjadi, macam mana lagi mau tumbangkan kerajaan? Lagi pula memang tak tumbang lah. Timbalan Perdana Menteri menegaskan penguatkuasaan Akta Anti Lompat Parti menyebabkan penggunaan dokumen akuan bersumpah seperti mana dipraktikkan sebelum ini tidak lagi relevan. Dia berkata soal tebuk atap ini, saya fikir akuan bersumpah tidak lagi digunakan sebagai platform utama sebagaimana sebelum wujudnya Akta Anti Lompat Parti, katanya pada satu sidang media di sini pada hari ini. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai beberapa siri langkah politik atau gerakan cubaan untuk menjatuhkan kerajaan yang direncanakan oleh segelintir pihak. Walaupun begitu, Akta Perlembagaan Pindaan nombor 3 tahun 2022, Akta E1663. Akta ini melarang ahli Dewan Rakyat bertukar parti berkuat kuasa pada Oktober 2022. Mengulas lanjut, Ahmad Zaid berkata, dengan kewujudan akta terbabit, sebarang keputusan besar berkaitan politik haruslah dibuat secara en bloc. Semua sekali. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Maknor sebelum ini mengesahkan wujudnya rancangan di pihak Perikatan Nasional PN untuk menumbangkan kerajaan persekutuan menerusi proses demokrasi berdasarkan perlembagaan persekutuan. Mohamad Sanusi berkata gerakan itu dikenali sebagai langkah cokit. Aduh, banyak-banyak langkah, inilah langkah paling lucu. Langkah cokit. Tak ada tempat lain kah? Itu dirangka berdasarkan kelompangan Akta Anti Lompat Parti yang digunakan oleh Kerajaan Madani untuk menarik sokongan 5 ahli parlimen PN. Kelompangan ini siapa yang cipta? Kelompangan ini sudah pun dihidu oleh Menteri Undang-Undang dulu. Sudah pun dihidu. Beliau telah pun membentangkan draft pertama. Draft pertama. Tapi siapa yang tolak? Wakil daripada Perikatan Nasional yang tolak. Akhirnya siapa yang kena sendiri? Janganlah nangis. Malah sebelum itu timbalan Ketua Pengarah CEKOM, Datuk Ismail Yusof mendedahkan wujud komplot langkah Dubai yang didakwa digerakkan oleh pembangkang bermatlamat untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Buatlah langkah apapun. Buatlah langkah kecil kah, langkah besar kah, langkah 1000 kah, langkah Pluto kah, langkah Marik kah, langkah surga kah,
tetap tak juga tumbang. Macam mana mau tumbang? Kena cari 43 orang. 43 orang, dari mana mau cari? UMNO hanya ada 30, 29 kalau tidak silap, atau 30. Tak cukup juga. Itu pun kalau Zahid mau. Kalau Zahid tak mau, jadi macam mana? Mesti end block. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya pemimpin-pemimpin pembangkang belum selesai lagi. Malah semakin memanas sekarang ini, semakin berusaha untuk untuk memastikan mereka buat kerja dengan baiklah. Tapi jangan sampai memfitnah lah. Terbaru Samsul Iskandar telah membuat satu laporan polis kerana beliau mendakwa terdapat fitnah mahu cemar nama baik PMO. Ini dari Sinar Harian 6 Januari. Setiausaha politik kanan Perdana Menteri Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin akan menghantar notis tuntutan kepada ahli jawatan kuasa penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, iaitu Badrul Hisham Shaharin, berikutan kenyataan fitnah. Menurut Datuk Seri Samsul Iskandar, itu adalah fitnah. Habislah kalau ini betul-betul fitnah, kena saman lagi memang Papa Kedana lah Bersatu. Papa Kedana lah orang-orang Bersatu kali ini. Mungkin Bersatu tak Papa Kedana lah. Yalah, macam mana mau Papa Kedana lagi? Memang dah sudah kena buku account. Sekarang Badrul Hisham Shaharin pula dikatakan telah memfitnah. Jadi kenyataan daripada ahli jawatan kuasa penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu, Badrul Hisham Shaharin, berikutan kenyataan fitnah. Kononnya pejabat Perdana Menteri PMO sudah menjadi lubuk korupsi. Excuse me. Pejabat Perdana Menteri sekarang adalah lubuk mencari orang yang korupsi. Itu yang betul. Habislah. Banyaklah manusia sekarang meroyan. Apa tidaknya ramai yang bakal kena. Menurutnya, hantaran yang dibuat oleh seteru politiknya itu langsung tidak berasas, berniat jahat dan mahu mencemarkan nama baik PMO. Beliau berkata hantaran Facebook oleh seorang pengguna aplikasi Facebook yang dimuat naik pada 5 Januari dengan ketetapan akses kepada umum sangat tidak bertanggung jawab, malah tidak disokong dengan sebarang bukti. Jadi dia berkata, saya menafikan sekeras-kerasnya tuduhan dan tumahan jahat yang telah dibuat ke atas diri saja dan pejabat Perdana Menteri. Jadi katanya, kita alu-alukan sebarang pandangan dan kritikan. Betul, sebarang pandangan, kritikan, cadangan itu bagus. Kalau Perdana Menteri tak boleh terima kritikan atau pandangan, itu Perdana Menteri tak bagus. Tapi, namun katanya, ia tidak boleh dibuat dalam bentuk cemoohan dan juga fitnah. Pandangan dan kritikan okey, tapi jangan fitnah serta tuduhan yang tidak berasas. Saya harap pihak bertanggung jawab boleh jalankan siasatan dan segera mengambil tindakan berikutan. Apa yang diceritakan itu tidak mempunyai sebarang asas, katanya. Dokumen dan ia hanyalah sekadar rekaan untuk memburukkan imej saya, katanya ketika ditemui oleh pemberita pada Sabtu. Sebelum ini, Samsul Iskandar tampil membuat laporan polis di Balai Polis Seberang Jaya selain turut membuat laporan secara dalam talian kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC berikutan hantaran yang telah dibuat oleh Badrul Hisham atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bad. Dalam hantaran itu, Cikgu Bad mendakwa sedang menyusun dokumen bukti mengenai penyelewengan dana NGO yang diagih oleh Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri. Apalah, carilah bukti. Kalau ada bukti, okeylah. Tapi kalau tiada bukti, habislah kau. Kalau ada bukti, saya setuju. Okey, buat laporan polis, buat laporan SPRM, buatlah segala-gala yang perlu. Kalau ada bukti. Tapi kalau tak ada bukti, habislah, checkmate. Beliau mendakwa Samsul Iskandar melalui staf dan proksinya telah menyusun rakan-rakan politik mereka untuk agih dana bantuan NGO termasuk agihan bakul makanan serta sebagainya, katanya. Cari bukti.
Nah, jelasnya semua penyelewengan itu akan didedahkan pada 8 Januari depan, termasuk menyerahkan segala bukti pada pihak berkuasa. Terbaik, kita tunggulah 8 hari bulan. Susuran antara yang dibuat oleh Cikgu Bad itu, Samsul Iskandar berkata, beliau mahu pihak polis dan SKNM mengambil tindakan tegas terhadap individu terbabit berikutan proksi yang dibuat. Katanya, kalau ada bukti sila kemukakan pada pihak yang mempunyai kuasa. Kalau ada penyelewengan sila laporkan kepada SPRM. Betul, rasuah juga SPRM, dan tak perlu buat hantaran yang hanya mengundang keresahan rakyat, katanya. Betul. Nah, buat apa di Facebook? Pergi buat laporan polis. Pergi buat laporan polis, laporan kepada SPRM. Itu baru betul. Apa benda di Facebook? Katanya memang dalam negara demokrasi ini sesiapa saja boleh mengkritik, namun bukan dengan cara fitnah. Tindakan tegas ini akan diberi pengajaran kepada pihak pembangkang agar tidak keterlaluan untuk merusakkan image orang lain dengan sewenang-wenangnya mereka cerita, katanya. Denyut Nadi, Suara Rakyat, berguna di channel ini.